أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita menyambung kepada surah Yusuf ayat yang ke-70 halaman 244. Selepas semalam kita sudah pun melihat kepada halaman 243 bagaimana babak apabila adik-beradik ataupun abang kepada Nabi Yusuf meminta izin untuk membawa adiknya Bunyamin kembali ke Mesir untuk mendapatkan tukaran makanan yang diperlukan pada waktu kemarau. Dan hari ini kita akan menyambung kisah ini. Hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita nak menyambung Ustaz ya. Kisah Nabi Yusuf ini babak demi babaknya amat menarik. Betul. Ya, dan banyak pelajaran yang kita boleh ambil, terutama kita zaman pandemik ini Ustaz ya. Zaman kemarau bagi ekonomi di negara ini, bagi dunia. Rupa-rupanya Allah hadiahkan kita surah Yusuf. Allahu akbar. Ya. Macam orang kata apa, sangat-sangat kena dah dengan situasi sekarang. Sangat kena. Hari itu kita ingatkan bahawa kita lambat sedikit bermula kan. Rupanya dia kena sahaja. Dan kalau kita tengok surah Yusuf ini, kita akan selesai sebelum raya haji. Allah, kena. Memang sangat kena Ustaz. Memang sangat kena. So, ya. Saya ada cepuk emas sikit kalau macam tu. Berkenaan dengan tafsir mimpi Nabi Yusuf tu. Ya. Bagaimana nak apply ke dalam kehidupan sekarang, macam mana Nabi Yusuf ajar cara langkah berjimat cermat dulu. Betul. Sebelum datang musim kemarau, untuk kita bila berdepan situasi macam Ya, betul Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat 7 tahun bekerja dan simpan, 7 tahun akan gunakan, dan 1 tahun itu akan jadi tahun yang amat bagus ekonominya. Allah. Bila kita lihat zaman sekarang ini, zaman kita seperti kemarau. Ya. Dia sepatutnya sebelum ini ada zaman menyimpan ya, tetapi kita ingat bahawa kisah Syam dan juga Mesir, maksudnya adik-beradik Nabi Yusuf abangnya ini datang ke Mesir. Pasal Mesir menggunakan teknik 771 ya, tetapi di bumi Syam itu mungkin ada masalah, tak guna teknik 771. Jadi mereka meminjam ataupun mendapatkan makanan bantuan daripada yang pakar menguruskan ekonomi. Negara sebelah pun datang bila nak beritahu penyimpan tu. Manfaatnya orang yang negara sebelah pun dapat manfaat. Jadi kalau zaman sekarang ni, katakanlah kita dalam satu negara ini, kita ada orang yang sudah menyimpan, tuan-tuan sudah menyimpan ya, tapi ada orang yang tak simpan. Jadi orang yang tak simpan itu sepatutnya kita boleh tolong ya, agar selepas ini kita akan dapat kembali semula kepada ekonomi yang stabil kalau kita ambil dalam konteks negara ini. Dan bagi yang perlukan bantuan, kena cari bantuan. Jangan segan, jangan pula kata saya seganlah, saya duduk je dekat rumah, menyebabkan ada setengah yang mengambil keputusan untuk membunuh diri Ustaz ya, pasal dia tidak mahu meminta pertolongan. Ini abang-abang Nabi Yusuf daripada Syam ya, daripada bumi Palestin kawasan sana itu, berkelana sampai ke Mesir untuk mendapatkan bantuan. Jadi tak salah mendapatkan bantuan, dan siapa yang lebih, kita ada keperluan ataupun kita ada tuntutan mencontohi Nabi Yusuf menguruskan ekonomi pada waktu itu. Tapi dalam pengurusan keuangan secara umum Ustaz ya, ialah 7 tahun
kita kena simpan, kita kerja elok-elok, ya, kalau ada lebih tu simpan, kerana kita kena bersedia pada waktu krisis tersebut. Jadi itu ringkasan soalan awal, panjang kita Ustaz ya. Kita nak mulakan tengok kepada ringkasan sinopsis pada hari ini, iaitu pada halaman 244 bermula daripada ayat 70. Nabi Yusuf membuat perancangan agar Bunyamin tetap bersamanya, ya, apabila si abang memohon mendapatkan bantuan makanan. Pada ayat 77 hingga 78 kita akan lihat permohonan digantikan Bunyamin dengan salah seorang abangnya. Maksudnya negosiasi, perundingan berlaku, abang-abang ni minta kalau boleh, ya, janganlah Bunyamin diambil, kalau boleh digantikan dengan salah seorang daripada mereka, dan inilah yang berlaku. Apakah diterima atau tidak, itu kita akan lihat pada hari esok insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 70 hingga 75, melihat kepada babak yang amat mendebarkan apabila abang-abang Nabi Yusuf sudah berada di Mesir bersama Bunyamin. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Sahabat-sahabat, kita nak mengetahui kisah yang seterusnya, sahabat-sahabat teruskan share, sebarkan rancangan kita nak beritahu kepada semua orang tentang bagaimana hebatnya surah Yusuf. Allah Subhanahu Wa Taala pilih surah untuk kita dapat sama-sama tadabbur suasana yang begitu genting ini. Banyak babak, banyak scene ataupun dialog-dialog yang berlaku, pergeseran dan strategi, insya-Allah. Kita baca terlebih dahulu, moga-moga dapat rahmat insya-Allah dan beri petunjuk. Ayat yang ke-70 hingga ayat yang ke 75. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 70 hingga 75, iaitu maka ketika setelah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Nabi Yusuf memasukkan piala raja, ya, iaitu siqayah, tempat untuk minum. Maksudnya saqa itu memberi minum, macam inilah macam teko ke, ya, siqayah fi rahli akhi, iaitu kepada karung saudaranya Bunyamin, ya. Kemudian berteriaklah seorang penyeru, wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri, innakum lasariqun. Jadi apalah yang kita telah tengok semalam, apabila dah masuk abang-abang Nabi Yusuf ke Mesir bersama Bunyamin, terus sahaja Bunyamin itu diletakkan satu kawasan ataupun satu tempat yang selamat. Kerana apa? Kerana Bunyamin ini kena buli, ya, selama ini dibuli, jadi diselamatkan. Sehingga kan semalam kita dah lihat bahawa Nabi Yusuf menyatakan pada ayat 69, inni ana akhuk, ya, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu,
fala tabtais, jangan kamu bersedih bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Nabi Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada Bunyamin dan dia memastikan Bunyamin tidak lagi sedih ataupun rasa takut kerana selama ini memang Bunyamin ini dibuli sebagaimana Nabi Yusuf juga pernah dibuli selama ini. Jadi pada ayat 70 ini, apabila barang semuanya sudah disiapkan, barang makanan itu Ustaz ya, maka Nabi Yusuf memasukkan piala ataupun teko lah ya, teko tempat bagi minum itu fi rahli akhi ya, pada karung ataupun barang Bunyamin. Pada ayat 71, qalu, orang yang muazzin gitu ya, muazzin ni lebih kurang macam security lah Ustaz ya. Pada waktu itu dia tak ada polis ke apa ke, jadi yang jaga-jaga ni dia kata dia dah cakap tadi bahawa kamu ni pencuri. Maka pada ayat 71, qalu, siapa cakap? Abang-abang Nabi Yusuf cakap, dia bercakap dan berjumpa dengan kepada mereka yang menuduh tadi itu, madza tafqidun, apa yang hilang. Jadi kan mereka ni kan macam usbah kan, dia macam gangster sikit kan, jadi kata apa, dia bukan sekadar takut begitu, dia cakap dan berjumpa, apa yang hilang kan, pasal mereka confident, mereka yakin bahawa mereka tidak mencuri. Qalu ya, pengawal itu kata yang kami kehilangan adalah suwa'al malik. Ya, ini penerangan kepada siqayah tadi itu. Siqayah itu teko, tetapi ia bukan sekadar teko ataupun tempat nak bagi air, tapi suwa'al malik, iaitu ini adalah tempat minum raja. Maksudnya Nabi Yusuf adalah al-aziz, dia ada raja dekat atas dia ya. Jadi Nabi Yusuf pergi ambil tempat teko raja ini dan diletakkan ke dalam karung Bunyamin. Jadi ini mendebarkan ni kan, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, iaitu siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan seberat beban unta dan inilah jaminan aku. Maksudnya siapa yang dapat kembalikan balik teko tadi itu ataupun tempat minum raja itu, maka dia akan dapat balik. Dan pengawal ni cakap zaim ya, ini jaminan, assurance kepada siapa yang dapat buat begitu. Jadi abang-abang Nabi Yusuf kata pada ayat yang ke-73, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Sekali lagi ada perkataan tallah Ustaz ya. Tallah ini dia ada wallah, dia ada tallah. Kalau wallah bersumpah yang betul-betul dengan menyatakan sesuatu perkara yang penting, wallah. Tapi kalau tallah itu maksudnya ialah bersumpah tapi dengan nada yang terkejut. Ya, dia contoh beginilah Ustaz ya. Kalau katakan besok, contohnya besok siapa Ustaz yang akan bersama, kita tak tahu lagi kan. Tapi kalau diumumkan besok Ustaz Fazrul akan menjadi qari my Quran time. Tallah kan begitu kan. Dia bukan wallah. Kalau wallah Ustaz Fazrul akan jadi qari, itu betul. Tapi kalau tallah kan, itu maksudnya apa? Terkejut dengan perkara tersebut kan. Tapi kalau Ustaz Tir jadi pentadabbur, okey kan. Dia boleh cakap wallah. Safa kata jadi qari, saya rasa penonton kata ya saya nak. Jadi itu kalau tallah maksudnya terkejut. Pasal apa? Pasal tak disangka-sangka. Dan ini yang disampaikan oleh abang-abang Nabi Yusuf pada ayat 73. Apa maksudnya? Demi Allah, dalam terkejut ini, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk membuat kerosakan di negeri ini dan kami bukanlah pencuri. Ya, iaitu mereka ini dulu datang ya, dan kembali sekali lagi datang ke Mesir ini dengan Bunyamin. Jadi nak menunjukkan bahawa mereka bukan pencuri tahun lepas ataupun sebelum ini, maka kali ini mereka bukan juga pencuri. Mereka nak buktikan bahawa wama kunna sariqin, bahawa kami ini bukan pencuri. Maka kata pada ayat 74, mereka berkata, tapi apakah hukumannya jika kamu berdusta? Mereka berdialog Ustaz ya. Mereka bercakap sesama mereka dengan pengawal tersebut. Okey, kalau kamu penipu macam mana? Dia siap tanya lagi kan. Dia ada peraturan pada waktu itu di Mesir, tapi disebabkan abang Nabi Yusuf ini mengikut kepada syariat pada Nabi Yaqub. Apakah syariatnya? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaoh. Siapa yang hukuman adalah kepada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang,
maka dia sendirilah yang menerima hukumannya, demikianlah kami memberi hukuman kepada orang yang ber yang zalim, ya, ayat yang ke-75 yang ustaz baca akhir tadilah ustaz, ya. Maksudnya apa? Abang Nabi Yusuf sendiri yang memberi hukuman tersebut, beritahu. Maksudnya kalau barang itu jumpa dekat dalam karung siapa-siapa, maka Dia kena ambil. dialah yang akan ditahan, dihukum. Apa hukumannya? Ditahan di Mesir dan akan menjadi hamba, abdi di Mesir tersebut. Itu syariat ketika Itu syariat pada waktu itu, ya. Jadi maksudnya bertanggungjawablah kepada barang tersebut. Jadi ini adalah jawapan siapa? Daripada jawapan abang Nabi Yusuf. Kita nak baca sekali lagi. Mengapa nak baca sekali lagi? Disebabkan perkataan inilah makan diri. Allah. Perkataan inilah makan diri. Pasal apa? Ada sesuatu yang berlaku selepas ini, tapi kita baca dahulu ayat 75. Silakan. 75. Baik, kita baca sekali lagi. Ayat 75. Qalu jazaa'u. A'udzubillahi. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uhu. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. Mereka menjawab hukumannya adalah kepada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang yang zalim. Ayat 70 hingga 75 ni cepat je kita pergi ustaz, ya. Pasal dia cerita, ya. Itu apa yang berlaku, maksudnya mereka dah diberikan, dah disiapkan barang-barang untuk mereka dapat, tetapi Nabi Yusuf meletakkan siqayah sebentar tadinya, piala ataupun teko milik raja Suwa al-Malik, ya. Pada dua tempat berbeza dijelaskan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau kita lihat begini ustaz, ya, nanti bila kita sampai kepada ayat yang seterusnya, ya ustaz. Ketika ini situasi ketika ini, adakah abang-abang yang ramai tu dulu nahnu usbah tu boleh buli kepada Nabi Yusuf ketika ini? Sebenarnya mereka tak kenal lagi ni. Tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Yang kenal sekarang ini Nabi Yusuf kenal kepada abang-abang dia ketika masuk kali pertama dulu. Awal dulu masuk dah kenal. Kemudian bila bawa Bunyamin, Nabi Yusuf perkenalkan kepada Bunyamin pada hari semalam ayat 69 di mana dia kata inni ana akhuk. Ya. Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jadi setakat ini abang-abang Nabi Yusuf tak kenal lagi ustaz. Masya-Allah. Tak kenal lagi. Maknanya zaman dulu berlaku tu ketika masih kecil. Dia orang cam dah muka Yusuf. Betul. Tapi masa ni dah 30 tahun, 40 tahun contoh, Ya. mereka dah tak cam. Tak cam. Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf cam sebab mereka abang-abang tu dah besar ketika buat Yusuf. Betul. Oh, maknanya sekarang ni Nabi Yusuf dah kenal mereka, tengok mereka, perhatikan mereka. Mereka tak kenal Nabi Yusuf. Tak kenal lagi, ya. Subhanallah. Subhanallah, ya. Jadi Itu pun satu sabar juga sah. ya. Sabar juga Nabi Yusuf. Oh ya, sabar betul Tak ustaz. terus terkam ya. Betul. Kalau ikutkan Nabi Yusuf dah ada kuasa sebenarnya, boleh je terus je penjara ke nak buat apa-apa sahaja, tetapi Nabi Yusuf sebagai seorang yang muhsinin ustaz. Itulah sebenarnya muhsinin ini bukan sekadar untuk Nabi Yusuf. Orang cakap yang handsome-nya Nabi Yusuf yang dipuji. Tapi sebenarnya yang kita bincang sebelum ni, kerana handsome-nya Nabi Yusuf ke penjara. Tetapi kerana ilmu, nanti akan kita lihat pada ayat 67 yang kita akan baca selepas rehat nanti, dengan ilmulah Allah menaikkan darjat Nabi Yusuf itu sehingga menjadi menteri keuangan pada waktu ini. Dan ini adalah antara kebijakan Nabi Yusuf. Nah, bila orang yang ada ilmu, dia ada strategi. Tetapi strateginya dia fikir sendiri ke ataupun Allah yang pimpin? Dua perkara, ya. Dia fikir sendiri strategi ataupun Allah yang pimpin? Jawapan ini kita akan lihat selepas kita rehat nanti. Kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini.
iaitu perkataan jahaza, iaitu menyiapkan, menyediakan untuk siapa? Dalam ayat yang ke-70 Nabi Yusuf menyediakan barang-barang makanan yang diperlukan oleh abang-abang Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf membuat kerjanya, tetapi dalam masa yang sama ada strategi bagaimana nak mengembalikan balik semula ayah je. Kan. Jadi berfikir itu macam main chess ustaznya. Ada 3 4 5 langkah ke depan Nabi Yusuf dah buat. Tetapi macam mana Nabi Yusuf bijak sampai tahap begitu sekali? Adakah Nabi Yusuf sendiri yang merancang ataupun Allah yang memberikan ilham? Komentar ini kita akan lihat sebentar lagi. Jadi kita berehat sebentar. Kita kembali semula selepas ini nak melihat kepada apa yang berlaku, ya. Apabila kita lihat sebentar tadi bahawa abang-abangnya dah kata dah, kami datang ni bukan nak mencuri. Kan. Dan mereka style sado mereka tu, gangster mereka, dia jumpa pengawal sekali. Apa yang hilang. Kan. Tetapi bila dah diberitahu bahawa mereka kata okey, kalau jumpa orang itu yang ditahan, rupa-rupanya perkataan itulah yang disampaikan pada ayat 60 ataupun 76, ya. Fabada'a bi'awiyatihim. Itu susah kita nak baca tu Ustaz, ya. Tapi kita cuba dulu tuan-tuan, tengok dahulu kepada ayat 76 ini. Kita akan sambung sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah, itulah zikir yang kita panjatkan pada hari ini, memenuhi 10 pertama Zulhijjah, Safas. Moga-moga zikir yang kita lafazkan pada membesarkan hari-hari yang penting ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan pada diri kita semua dan keselamatan, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua penonton-penonton. Terus istiqamah My Quran Time, baca faham amal. Kita sudah tentu tak sabar nak mengetahui apakah jawapan ataupun apakah yang berlaku selepas dialog di antara Nabi Yusuf, security dan juga abang-abang Nabi, abang-abang lah yang tidak menyedari tentang Nabi Yusuf yang sedang itu mempunyai power. Tapi kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Tajwid kita berkenaan dengan hukum mat lagi pada hari ini. Kita lihat slide kita pada kali ini. Itulah hukum mat, hukum panjang dalam bacaan Al-Quran ni. Yang mana pembahagian mat itu, mat terbahagi kepada 2 bahagian. Mat terbahagi kepada 2 bahagian yang utama, iaitu mat asli dan mat far'i. Mat asli dan juga mat far'i. Apakah yang dimaksudkan dengan mat asli? Mat asli itu ialah mat yang terjadi dengan sebab utama, iaitu huruf mat alif, waw dan ya. Mat yang terjadi dengan sebab yang utama iaitu alif, waw, ya. Memang banyaklah kalau kita baca Quran ni, alif, waw, ya ni bila dia mati saja sebelum dia berbaris atas. Kalau alif baris atas, kalau waw sebelum dia baris depan, kalau ya sebelum baris bawah, maka bacaan tu akan dipanjangkan. Itu secara asli ataupun tabi'i. Yang kedua, mat far'i. Mat far'i ialah mat yang terjadi dengan sebab hamzah ataupun sukun ataupun dengan sebab huruf mati.
yang mengikuti huruf mad ataupun huruf lim. Ini yang akan dibincangkan secara panjang lebar, mad far'i, iaitu mad yang terjadi dengan sebab hamzah dan sebab sukun. Apakah pecahan-pecahannya? Insya-Allah akan kita perincikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, alhamdulillah kita sudah pun melihat kepada mad asli dan juga mad far'i Ustaz ya. Okey, mad yang furu' lah ya, yang bukan asli, pecahan-pecahannya, dan insya-Allah kita akan dalami lagi untuk sama-sama kita pastikan bacaan kita yang tepat, sebagaimana juga kita mahu cerita Nabi Yusuf ini tepat Ustaz ya. Kita nak faham yang tepat, bukan yang tambah-tambah. Dia tambah-tambah tu dia ada seorang tanya Ustaz ya, dia kata sebenarnya Nabi Yusuf ni dah habis cerita ni, pasal belum habis lagi ni kan, tapi habis cerita ni nanti Nabi Yusuf kahwin tak dengan Zulaiha kan. Itu maknanya. Yang itu kita jawab kemudianlah Ustaz ya. Kita tak habis lagi, kita nak sambung dahulu ayat yang ke 76 hingga 78, di mana apabila as-siqayah, iaitu teko tadi itu ataupun tempat minum itu disembunyikan oleh Nabi Yusuf. Ada yang bertanya, boleh ke kita buat macam Nabi Yusuf buat ni ya? Perbincangan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, dia kata dibolehkan menggunakan perancangan yang berkaitan untuk perkara kebenaran dan bukannya untuk melakukan perkara haram ataupun membuat perkara penipuan, permusuhan. Jadi atas bir dan takwa dibenarkan ya, dan ini bukannya tipu, ini adalah muslihat. Jadi apa bezanya? Kita baca dahulu ayat 76 untuk kita memahami bagaimana proses yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, dan ada komentar daripada Allah, istilahnya kadzalika kidna li Yusuf. Perkataan ini amat mantap, perlu kita baca betul-betul, kita tadabbur selepas ini. Silakan Ustaz. Baik, kita nak sambung balik cerita seterusnya. Kita pasti tak sabar semua kerana ada dialog-dialog yang sangat menarik apabila berlaku apa yang dicakapkan tadi. Apakah yang jawapan-jawapan daripada abang amalnya, insya-Allah kita akan baca pada ayat 76 hingga 78. Cuma perkataan pertama 76 tu agak sukar sedikit kan. Jadi fa badaa bi awiyatihim, fa badaa bi awiyatihim, sebab fa badaa bi awiyatihim tu tidak ada yang panjang Musafa, semua satu. Fa badaa bi awiyatihim. Biar kita simpulkan, lepaskan simpulan lidah kita untuk kita sama-sama baca. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين صدق الله. Surah Al-Nazim, kita bacaan daripada ayat 76 hingga 78 yang syarat dengan pelajaran Ustaz ya. Fabada'a bi'awiyatihim, ya, iaitu apa yang berlaku Nabi Yusuf memeriksa karung-karung ya. Bi'awiyatihim ini daripada perkataan wi'a, iaitu kalau Ustaz mungkin pernah tengok orang-orang lama dan kita tepi Ramli ke ada kayu kan. Kalau yang penyamun tu kan ada kayu, lepas tu belakangnya ada karung kan. Jadi ini adalah bi'awiyatihim, di unta itu diletakkan kayu dan ada karung-karung ya. Diperiksa karung-karung itu oleh siapa? Nabi Yusuf Al-Aziz, pemerintah ataupun menteri keuangan pada waktu itu. Dan sebelum memeriksa kepada wi'a'i akhi, sebelum memeriksa karung Bunyamin, itu satu perkara yang penting. Pasal apa? Pasal kalau dia terus periksa karung Bunyamin, terus jumpa, nampak sangat macam dah tahu je. Macam dah tahu je. Kan? Jadi ini adalah strategi Nabi Yusuf ya. Thummastakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian dikeluarkan. Istakhrajaha ini Ustaz ya, berbeza dengan akhrajaha. Dia ada sin dekat situ ya, dan ta. Jadi maksudnya ia kalau belajar bahasa Arab ini bila tambah huruf ya, maka dia maksudnya makan masa, dikeluarkan perlahan-lahan. Dia macam cari-cari dalam, dahlah cari beg abang-abang dulu, kemudian baru cari beg Bunyamin. Cari beg Bunyamin pun bukan terus jumpa. Dia cek satu-satu satu ya, macam tak tahulah ya, tapi sebenarnya Nabi Yusuf lah yang mengarahkan ataupun yang memasukkan perkara tersebut. Jadi perkara ini yang berlaku kadzalika kidna li Yusuf. Ya, ini perkara yang perlu kita faham. Apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf ini ya, kita rasakan ini adalah satu perancangan. Kita dah bincang sebelum ini, kaid dan juga makar. Makar adalah perancangan untuk merosakkan ya, seperti mana niswah itu, mereka itu ada makar. Tetapi kalau kaid ini ialah perancangan untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Jadi strategi keburukan digunakan oleh siapa? Oleh abang-abang Nabi Yusuf ketika nak meletakkan Nabi Yusuf di telaga buta. Kemudian digunakan kaid juga kepada Imra'atul Aziz, isteri kepada pemerintah yang beli Nabi Yusuf sebelum ini. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan kaid juga, kadzalika kidna li Yusuf. Sebenarnya perancangan yang Nabi Yusuf letakkan siqayah, letakkan teko yang ada muazzin, security guard yang kata pencuri ya, dan kemudian pelbagai perkara yang berlaku sebelum ini, Bunyamin diminta untuk hadir. Semua ini adalah strategi yang diilhamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kidna ya, kidna. Dan kalau katakan Allah yang merancang strategi, maka pasti berjaya. Dan strategi ini dibina oleh Allah, diilhamkan, diwahyukan kepada Nabi Yusuf ini adalah kepada siapa sebenarnya? Nabi Yusuf adalah wali ataupun orang yang dekat dengan Allah. Dalam hidup kita Ustaz ya, kalau kita makin dekat dengan Allah, Allah akan susun dia punya strategi tu. Kadang-kadang kita rasa bijaknya kena sana, kena. Sebenarnya bukan pasal bijaknya orang itu ya. Orang itu memang cari ilmu ya. Allah cakap apa? Narfa'u darajati man nasya. Memang Allah menaikkan darjat seseorang itu dengan apa yang dikendakinya ya, iaitu dengan ilmu yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Tetapi kalau kita rasa macam strategi Nabi Yusuf ni hebat sangat ini, wa fawqa kulli zi ilmin alim, yang paling hebat, yang paling melangkau daripada ilmu yang ada pada Nabi Yusuf adalah siapa? Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam hidup kita ini Ustaz ya, kalau katakan saya belajar tadabbur contohnya kan, ustaz pun belajar taranum apa sebagainya. Kita dah belajar sampai satu masa kita rasa macam ya Allah, banyaknya benda yang tak tahu. Kerana walaupun seseorang itu akan diangkat darjatnya kerana ilmu ya, kalau handsome tadi tu Nabi Yusuf masuk penjara, tapi dengan ilmunya itu Nabi Yusuf diangkat menjadi pemerintah. Tetapi di atas Nabi Yusuf itu ada siapa? Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Nabi Yusuf tetap juga akan nampak pelbagai ilmu-ilmu yang melangkau daripada ketetapannya. Salah satunya apa? Bagaimana Allah susun
Nabi Yusuf akhirnya dapat bertemu dengan keluarga di hujung cerita ini nanti. Jadi ayat 77, qalu, mereka saudara Yusuf berkata, in yusriq faqad saraka akhul lahu min qabl. Nah, buat perangai lagi sekali. Jika dia mencuri, sebenarnya saudaranya pun sebelum ini mencuri juga. Nah, dia mulalah nak pergi buka cerita waktu kecil lah apa sebagainya. Ini nak menceritakan bahawa kita ni ada memori waktu kecil, Ustaz. Ya. Dan memori waktu kecil ni kadang-kadang kalau kita lihat bahawa memang daripada kecil lagi mereka ni dah tak puas hati dengan Nabi Yusuf. Mungkin ada sesuatu yang diambil oleh Nabi Yusuf untuk bagi pada orang lain, tetapi dia dianggap sebagai curi, wallahu alam. Tetapi fa asarraha Yusuf fi nafsihi. Apakah respon Nabi Yusuf? Beliau sembunyikan, Ustaz. Tahan je. Tahan saja. Dia pasal abang tak kenal lagi ni. Tak kenal lagi. Dia tahan sahaja, walam yubdiha lahum. Allah tekankan sekali lagi, dia tidak menampakkan kepada mereka. Tahan saja. Dalam hati cakap apa? Qala antum syarrum makana. Engkau sebenarnya lebih teruk. Tapi Nabi Yusuf tak cakap. Nabi Yusuf tak cakap. Pasal itu Allah letakkan dua kali itu fa asarraha dengan walam yubdiha untuk nak menceritakan kepada kita Nabi Yusuf tahan, tapi dalam hati ni dah terbakar ni kan. Antum syarrum makana, kamu ni lebih teruk lagi. Wallahu a'lam bima tasifun. Allah tahu apa yang kamu buat. Ya. Jadi pasal Nabi Yusuf tahan, Nabi Yusuf tahan, kesannya apa? Ialah abang dia ni tak tahu Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf, dan abangnya ini masih lagi merasakan ini adalah Al-Aziz, ini adalah pemerintah yang tak marah pada kami kan. Kami kutuk saudara kami Yusuf. Ini bukan Yusuf ni kan, ini pemerintah. Jadi mereka pun cakap dengan perkataan yang masih confident lagi. Macam mana perkataan mereka? Ayat 78 yang kita nak baca sekali lagi. Perkataan abang-abang Nabi Yusuf cakapnya dengan mujamalah, dengan amat-amat cantik, manis. Padahal sebenarnya yang dia cakap manis itu adalah orang yang dikutuk sebentar tadi, Ustaz, ya. Jadi ayat 78, Ustaz, kita baca sekali lagi. Allahu akbar. Saya rasa memang duduk dalam movie tu, dalam cerita betul, Ustaz Fas. Allahu akbar. Bayangkan bila terbukti barang itu berada kepunyaan Bunyamin, dia boleh beritahu pula, oh kalau dia mencuri dulu, saudara dulu Yusuf tu curi juga. Kawan tu duduk depan ni menteri dia. Subhanallah. Tapi memang siri-siri kesabaran Nabi Yusuf memang begitu hebatlah. Maksudnya tak berubah lagi. Abangnya benci pada Nabi Yusuf itu, tak suka itu sampai ke dah 20-30 tahun itu masih lagi ada masalah. Tapi oleh kerana Nabi Yusuf sabar, nanti dia punya kemuncak itu yang sedap sikit. Kalau terus bagi itu tak best lah, habis lah cerita Ustaz yang baik. Okay. Kita teruskan. Kita nak baca ayat terakhir tu. Cepat sangat masa berlalu Ayat 78. Qalu ya ayyuha. A'udzu minasyaitanir. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira. Inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Surah Al-Azim ayat 78 daripada surah Yusuf, surah yang ke-12. Mereka berkata, abang-abang Nabi Yusuf berkata, wahai Al-Aziz, wahai Al-Aziz, dia mempunyai bapa yang sudah lanjut usia, ya. Innalahu, siapa lahu itu? Hu itu merujuk kepada Bunyamin, bahawa ada ayah yang syaikha, ya, yang tua, tapi tambah lagi kabira. Ya, memang tua, betul-betul tua, ya. Jadi ini penerangan daripada abang Nabi Yusuf kepada Al-Aziz, ya, kepada Al-Aziz. Al-Aziz Nabi Yusuf, tapi mereka tak kenal lagi. Mereka tak kenal, mereka siap kutuk lagi, ya, memberi apa tuduhan demi tuduhan kepada Nabi Yusuf, ya. Maka
fahuz ahadana makanah, ya, tolonglah ambil salah seorang daripada kami ini, ganti tempat Bunyamin ini, pasal dah janji, ya, sebagaimana kita lihat semalam bila Nabi Yaqub nak melepaskan Bunyamin itu, awalnya tak boleh, tetapi kerana apa, kerana ada kes sebelum ini dengan Nabi Yusuf, tetapi akhirnya Nabi Yaqub benarkan dengan syarat mauthiqa, ya, perlu berjanji sekuat-kuatnya, dan mereka dah dua-dua dah jelas dah bahawa ada implikasi besar kalau kami tidak penuhi janji. Dan pada hujung itu, ya, abang ni menyatakan inna naraka minal muhsinin, kami lihat kamu ini adalah orang yang memang betul-betul baik. Jadi ustaz, ya, si abang boleh iktiraf al-aziz itu baik, ya, padahal dia bermusuh dengan orang kat depan itu yang dia kutuk-kutuk tadi. Mujamalah lah. Oh, yang ini pasal dia tak kenal Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pasal dia simpan. Dia pasal simpan, jadi dia tak nampak bahawa orang kat depan ini adalah orang yang dia paling benci, yang dia paling jealous, yang dia pernah buang dalam telaga buta tersebut. Subhanallah, ini Ustaz, kalau orang dah kutuk kita kat depan Ustaz, ya, depan kita, ya, dan kita ada kuasa waktu tu. Oh, subhanallah, ya. Ini pelajaran yang penting kita ingin ambil sebagai contoh teladan. Moga-moga, ya, resolusi 244 daripada halaman ini kita ambil bersama. Yang pertama, resolusi halaman ini sebagai panduan kita, iaitu yang pertama, tanya pendapat ramai tentang balasan setimpal kepada sesuatu kesilapan agar lebih bertanggungjawab, ya. Ini yang menyebabkan abang-abang Nabi Yusuf dia rasa bersalah, ya, kerana mereka sendiri yang memberi jawapan. Yang pertama. Yang kedua, terus berbuat baik agar Allah bantu strategi kita untuk berjaya. Terus buat baik kerana Allah yang akan kidna, ya, yang akan membantu strategi. Kita fikir sendiri, strategi kita mungkin gagal, apatah lagi kalau kita berbuat khianat. Yang ketiga, jaga hati dan akhlak seperti Nabi Yusuf walaupun dikutuk. Inilah perkara yang amat besar yang kita doa kita menjadi minal muhsinin. Sama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sifat sabar, Ya Allah, kekuatan kepada kami, Ya Allah, sebagaimana Kau kurniakan kepada para Nabi alaihi wassalam, seperti Nabi Yusuf yang kami tadabbur surahnya pada hari ini, Ya Allah. Siri-siri kesabarannya begitu membuatkan kami teruja dan kami semangat untuk kembali dalam kehidupan yang penuh dengan ujian yang hebat ini, Ya Allah. Ya Allah, lipat kali gandakanlah pahala kami, Ya Allah, pada 10 Zulhijjah, pada 10 awal Zulhijjah ini, Ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami beramal sebagaimana kami beramal pada bulan Ramadan yang lalu, Ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami berkorban, untuk kami mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Berilah kesihatan kepada kami, Ya Allah. Angkatlah segera wabak ini, Ya Allah. Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal, ya, untuk sama-sama kita beramal dalam kehidupan kita menjadi muhsinin, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, tabung untuk kita menyumbang dan banyakkan amalan kita 10 hari yang terakhir ni Ustaz, ya. Kita 7 hari lagi sebelum wukuf, ya. Kita harapkan kita sama-sama menghidupkan, ya, semangat korban, ya, semangat beramal kita dengan zikir yang banyak, kerana ini masa Allah beri peluang untuk kita bersama. Kita berjumpa lagi insya-Allah dalam ulangan pada malam ini dan esok pagi. Jangan lupa tuan-tuan untuk terus menjaga kesihatan, keselamatan, dapatkan vaksin, mendaftar. Kalau dos pertama sudah, teruskan dos yang kedua. Belum dapat dos pertama, doakan dan tanya kepada pegawai berkaitan untuk terus Allah bantu kita menjaga kesihatan, keselamatan kita. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.